untuk mendapat maklumat ataupun mendengar perkongsian daripada speaker-speaker yang sangat hebat. Siapa nak dengar speaker yang sangat-sangat hebat ni? Speaker kita yang sangat pertama ni sangat hebat, sangat teruja. Sangat orang kata kita excited sangat. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Cik Su, MC anda untuk hari ini. MC anda nak kongsikan, nak teroka ramai lagi yang nak berjaya. So saksikan, hari ini kita ada speaker yang sangat hebat. Beliau sebelum ini adalah seorang yang bergelar pendidik, cikgu ya. Cikgu. Hari ini kita nak dengar speaker kita cikgu. Sempat berkhidmat hampir 10 tahun di bidang perguruan. Bermula di Forever secara part-time sahaja. Hanya part-time tau. Hanya part-time sahaja tapi dah terbakar-bakar. Okey, part-time sahaja pada Mei 2014. Sejak itu banyak kejayaan yang telah dicapai oleh beliau. Antaranya Forever to Drive, level 1, hanya 5 bulan saja bersama Forever dah bolok Forever to Drive. Hebat kan? So antara pencapaian yang dilakukan oleh beliau yang dicapai dalam dunia Forever, pertama dia mendapat Rookie of the Year 2014, 3 manager retreat 5 kali berturut-turut. Wow! 2015 hingga 2019, Chairman Bonus Manager level 1 untuk 5 tahun berturut-turut. 2016 John Desberg, 2017 di Dubai. Wow, hebat tak hebat? Hebat kan? Tak hebat semua. Untuk kita saksikan orang-orang ni. 2018 di Dallas, 2019 di Stockholm, Sweden. Wow, sangat hebat kan? 2020 di Sydney, Australia. Wow, sangat teruja Cik Su nak dengar perkongsian daripada leader kita yang hebat ini. Beliau juga merupakan penerima anugerah. Wow, yang ni excited lagi. Wow! Beliau juga merupakan penerima anugerah Usahawan Cermelang 2016 oleh Direct Selling Association Malaysia DSAM. Yang terkini beliau sudah layak sebagai Chairman Bonus Manager CBM ke Sydney. Pada 2021, hebat kan beliau? Okey, dan bakal mengambil CBM kali ke-6 di Australia dan kali ini membawa bersama 3 Chairman Bonus Manager. Wah, tiba 3 sekali CBM, memang fantastik gila kan? Dalam rangkaian beliau. Dengan berbesar hatinya kita menjemput CBM Cikgu Ayu Sharifah Nur Farah Idayu. Tepuk tangan. Satu untuk seronok. Silakan Cikgu Ayu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Okey. Kita sebelum saya start kita bagi satu tepukan sikit kepada MC kita pada malam ni yang sangat energetik. Actually saya nampak beliau waktu sharing teppanyaki. Saya tak sempat nak kenal lagi lah so sangat energetik. Tahniah. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada PCM Sean sebab sudi untuk jemput saya untuk bagi sikit sharing lah untuk slot hari ni. Okey, saya pun berdebar juga sebenarnya sebab ni first time saya personally untuk share dengan kita punya group sideline lah. Tapi saya anggap macam ni lah, saya anggap saya bagi kelas dekat center macam tu Okey, so saya nak tanya dulu, suara saya clear tak? Clear Kalau clear bagi satu. Clear Okey, alhamdulillah. Nak tengok sikit berapa orang hari ni? Saya suka tengok partisipan tau, sekejap 88 dah. Hampir 100 orang partisipan. Okey, yang datang malam ni, bagi tepukan pada diri sendiri. Bagi tepukan pada diri sendiri, anda sangat hebat. Sebab kalau ikut orang yang biasa-biasa waktu macam ni ada dekat mana? Ada dekat depan TV, betul? Ada yang golek-golek dengan anak kan? Tapi tak ada alasan untuk kita ada dekat majlis ilmu. Sekarang dah mudah dah. Tak ada dah nak kena start enjin kereta, pergi kelas kan? Duduk cari parking, tak ada. Sekarang ni semua dekat rumah. Rajin dengan malas saja. Semua atas pilihan sendiri. Okay, so tahniah untuk you all. Sebelum saya share
saya apa yang saya pun berdebar, tiba-tiba berdebar. Sebab hari ni memang rushing sikit daripada pagi Saya share dulu pengenalan tentang diri saya. Saya CBM Cikgu Ayu yang dulunya memang saya mengajar, memang saya cikgu sekolah rendah. Saya berkhidmat dengan kerajaan hampir 10 tahun, dan nak bagi tahunya saya ni memang cita-cita daripada kecil nak jadi cikgu. Macam tu. And then bila dah apply maktab, tak dapat maktab, saya continue pergi universiti. Keluar daripada universiti 4 tahun saya tak dapat kerja tetap, saya still lagi minta maktab. Maksudnya kursus perguruan lepasan ijazah. Saya dah ada anak seorang, selepas 4 tahun saya minta, saya dah ada anak seorang, dah kahwin, baru saya ada rezeki dapat sambung KPLI setahun. So saya tinggal anak saya yang umur setahun lebih tu dengan ayah dia. Setahun saya masuk Institut Perguruan Islam Bangi, dan keluar daripada Institut Perguruan Islam tu, saya first posting saya mengajar tahun 2008. Okey, itu memang cita-cita saya daripada kecil. Tetapi kenapa bila dah jadi cikgu berhenti pula? Itu dia punya questionnaire kat situ. Okey, elok-elok bekerja, elok-elok dah dapat pencen semua kan. Pergi berhenti kerja pula. Okey, so inilah dia dari sebab kita tak tahu kita punya perjalanan tu Allah dah atur cantik kan. So saya ni jenis orang yang suka mencari peluang. Memang saya jenis yang bukan duduk diam. Saya daripada saya berniaga macam-macam. Sabun saya jual, sambal hitam saya jual, sampai MLM boleh kata 2-3 MLM juga saya pernah join pairing tak pairing semualah, sampai memang kalau ikutkan serik sebab duit dah banyak habis. Okey, siapa yang sama macam saya join macam-macam dah? Ada tak? Bagi satu. Join macam-macam dah. Bagi satu. Okey. So saya samalah dengan saya pun saya rasa macam dah tak nak dah buat MLM ni, tak nak. Memang tak nak. Okay, so that's why saya join bisnes emas. Tahun 2009 saya join satu bisnes emas ni, dan saya buat sehabis baik tau. Saya buat sehabis baik sampailah saya jadi master dealer. Okay, saya master dealer pertama dekat Pahang masa tu. Dan saya sempat capai satu insentif dekat company lama, which is saya berjaya berjaya untuk insentif trip ke Cape Town, South Africa tahun 2013 kalau tak silap saya. And then you nak tahu tak berapa sales yang saya kena buat tahun tu untuk saya capai that insentif ke South Africa tu? Saya kena buat 3 juta sale. 3 juta sale. Okey, pun saya sehabis baik buat dah. Okey. Dan saya ingat apa yang saya buat tu dah cukup terbaik dah. Okey, of course lah bila kita buat satu bisnes tu mesti kita kata bisnes tu bagus tu tak? Okey, and then sampailah tahun 2014, pertengahan 2014. Okey, saya terjumpa gambar satu CBM ni dekat Facebook. Dan mata saya capture satu benda je dalam apa tu kita panggil check tu, iaitu US dollar. Okey, simbol US dollar. So itu yang membuatkan saya teruja nak tanya apa bisnes yang dia buat. Macam tu. So daripada situ saya dah pada peringkat permulaan memang saya tak nak join sebenarnya. Saya dah takut. Saya rasa macam MLM ni semua sama, menipu semua-semua. Okey, tapi saya bila Kak Ju cerita dengan saya tentang konsep dekat Forever Living tu, itu yang membuatkan saya rasa macam ada something dekat Forever ni yang saya kena bagi peluang. Macam tu. That's why hari ni kalau you share dengan kawan, okay, kena share sehabis baik. Konsep tu kena terangkan sehabis baik. Jangan tak belajar cara nak cerita 3 konsep tu. Sebab ini pengalaman saya lah bila Juraidah cerita tentang simbol tiga roda tu. Dekat 3 roda tu yang saya terkesan adalah tentang produk. Bila dia cakap kalau you nak income yang konsisten, make sure produk yang you berniaga itu bukan produk keras.
Masa tu lah baru saya notice yang saya buat yang sales 3 juta tu, okey, itu ada dalam kategori produk keras. Barulah saya perasan, oh patutlah aku struggle tiap-tiap bulan dan income aku tak steady pun. Income aku tak konsisten pun. Macam tu. Baru saya perasan dapat tahun tu saya buat bisnes tu, saya pernah dapat sekali je 8,000 lebih. Sekali tu je. Yang lain tu saya dapat dalam 2,000, saya dapat dalam 1,500. Itu pun rasa macam dah banyak sangat dah tau. Macam tu. So, bila Kak Jo bagi tahu that point, then saya notice lah. Saya notice. And then dia bagi tahu lagi tentang konsep nombor 2. Konsep nombor 2 tu pun you kena terangkan betul-betul pada you punya customer yang forever living tak ada BBPV, kalau boleh tunjuk terus calculation tu untung runcit tu berapa. Sebab ramai hari ni terutama dalam keadaan pandemik sekarang ni memang orang cari peluang untuk buat income. So you kena tunjukkan yang business forever living ni memang boleh buat income. Ramai orang akan nampak one way sahaja iaitu untung runcit. Sebab saya pun peringkat permulaan saya nampak benda tu dulu. Saya nampak sebotol aloe vera gel tu untung RM34. Tapi saya tak sangka pula bila kita buat networking, Masya Allah, itu yang lagi bagus. Yang terbaik. Okay? And then, saya nak share dekat sini macam mana saya tadi MC ada bagi tahu dari tahun 2000, saya part time lagi buat forever tahun 2014, tahun 2015 saya part time. Okay. So dari dekat situ, saya memang kalau siapa-siapa cikgu dekat sini dia tahu macam sibuknya kerja cikgu, daripada sekolah membawa ke rumah, esok usung balik buku pergi sekolah, okay. So dari segi allocation time tu memang you kena pandai. Untuk yang part time terutamanya. Sebab ingat macam ni, siapa-siapalah yang join Tempayaki Sifu setiap pagi, Sifu ada cakap dah, satu benda yang you nak berjaya dekat forever living yang pertama sekali pengorbanan masa. Kalau you tak sanggup nak berkorban tentang masa ni, you buat apa pun, apalah, bukan forever je, susah nak berjaya. Okay, even orang yang kerja part time, kerja government tapi keluar habis dia kerja, dia pergi buat Grab, contohnya kan. Okay, dia buat Maxim contohnya, pun dia guna masa juga. Nampak tak? Semua bisnes lah akan guna masa. Tapi you kena pandai pilih platform mana yang you nak letakkan you punya peluh tu. Dekat mana you nak letakkan usaha tu, dekat tempat yang berbaloi ke tidak. Itu je. Okay? And then, kalau dekat sekolah, pagi tu memang, ingat tau, yang Sifu tunjuk jadual, sistem masa tu, A zone, B zone, C zone tu ikutlah. Jangan tak ikut. Sebab kita ni kalau nak berjaya, kena cari masa tau. Bukan tunggu masa lapang baru nak buat. Macam tu. Bukan tunggu masa lapang kita untuk kita nak share dengan orang. Bukan. So kita kena pandai manage masa tu. That's why kalau dulu masa saya sekolah kan, pagi tu memang saya macam kata tak bersembang lah. Tak sempat nak bersembang. Saya akan duduk dekat meja saya, kalau tak ada kelas saya akan tanda buku budak, saya akan buat rancangan mengajar untuk esok. And then habis je kelas saya akan, sebab saya cikgu peperiksaan, cikgu tahun 6. So saya akan balik sekitar pukul 3.30, pukul 4. Selepas itulah saya akan singgah center sekejap, settlekan barang ataupun ada jumpa satu appointment pun lepas sekolah. Okay, and then malam, of course masa kita dengan anak-anak, dah settle anak-anak semua, dah settle makan apa semua, saya memang tak akan bawa balik kerja kat sekolah ke rumah. Jaranglah saya bawa balik, kecuali kalau kerja tu urgent. Okay, and then waktu senggang saya hari Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, memang itu adalah masa forever saya. Kalau ikut Sifu punya jadual tu, rupanya saya dah buat dah dulu. Cuma masa tu tak come out dengan jadual. So, Sabtu Ahad tu, saya cakap terus terang, 3 tahun pertama, no kenduri saya ni. Sampai saudara mara cakap, sombongnya orang niaga. Macam tu. Tapi hadaplah. Hadap. You kena hadap benda tu. Orang ajak kenduri, memang saya tak pergi. Sebab hari Sabtu Ahad saya akan pergi event, training, coaching. Okay, 3 tahun pertama. So itu antara pengorbanan masa yang kita kena harungi dulu buat sementara waktu. Macam tu. Okay. And then you kena ingat gini tau. Bila kita dah set nak berjaya ni, okay, masa ni lah Allah akan datangkan macam-macam ujian. Allah akan datang macam-macam dugaan dekat you. Sama dengan saya. Tahun 2015, saya part time, saya masih kerja lagi. Anak saya kecil-kecil lagi, yang bongsu masa tu baru 3 tahun, 4 tahun tak silap saya. Dan saya tahun tu Allah uji saya apa tahu? Mak saya sakit.
Mak saya tak pernah sakit hari tahun 2015 tu bulan 3, mak saya sakit kaki operation, tak boleh jalan, kaki tak tak boleh memijak, tak boleh berjalan. Semua benda orang yang kena uruskan, berak, kencing semua. And then ulang-alik bawa mak pergi buat treatment ke Kota Baru berapa bulan masa tu. Semuanya dengan income forever dan tengah mengajar. Lepas tu jadi speaker mingguan lagi setiap bulan dekat center. Nampak tak? Bertalu-talu tau. Kalau ikut penat, kalau ikut peluh, kalau ikut air mata tu banyak dah. Kalau boleh nak berhenti, saya berhenti dah buat forever tahun 2015 tu. Tapi saya ingat, bila orang datang, engkau kata engkau nak berjaya kat forever. Ni aku nak test kau ni. Betul ke engkau nak berjaya? Engkau lalu dulu aku punya ujian ni. Macam tu. So bila you boleh hadap ujian tu, insya-Allah perjalanan selepas tu, susah payah selepas tu, you all boleh atasi dia. Dia benda tu sekejap je tau. You kena pegang dia macam ni, you kena hadap susah tu sekejap je. Dan you kena lepasi that challenge. Macam tu. Okay. And then terutama sekali kalau orang yang baru lah kalau orang yang baru, yang PNM yang baru nak start berniaga ni, ataupun yang dah lama sekalipun tapi nak come back serious buat forever living, satu benda lah satu benda first kena cakap, nak beritahu dekat sini, buang malu tu. Buang rasa malu tu sebab memang semua orang ada perasaan malu, segan, terutama orang baru kan. Saya dulu pun sama juga. Bukannya terus-terus jumpa forever tu boleh bercerita dengan orang macam ni. Tidak. Okay, tapi you kena cepat-cepat buang rasa malu. Macam mana cara nak buang malu tu? Okay, cara malu tu satu benda je. Ego dalam diri tu kuat sangat. Ego dalam diri tu kena buang dulu. Buang ego buat duit. Saya pernah bagi talk tajuk ni masa mula-mula HQ jemput saya, buang ego buat duit. Macam tu. So buang ego, you kena fikir macam ni tau. Kita nak share benda baik. Bukannya kita nak nipu orang. Okay, kita tak perlu takut pun. Apa yang kita bawa ni adalah benda yang sangat-sangat bagus. Produk kita dah 40 tahun dan dekat Jepun top number 1 supplement. Kita nak takut apa lagi cerita dengan orang. Nampak tak? Okay. Jangan takut untuk share apa yang kita bawa. Marketing plan kita antara yang terbaik. Nampak? So tak perlu takut. Orang nak reject you. Itu normal. You pun mula-mula akan jumpa reject. Normal lah kan? Okay? So kena buang malu tu dan tukar kepada maju. Malu tu tukar kepada maju. Sebab apa? Malu dia tak boleh berdatangkan duit. Maju dia boleh datangkan duit. Tukar malam ni malu tu kepada maju. Okay? And then satu lagi benda yang saya nak cakap, saya sorry lah kalau rasa macam agak pedas sikit. Berniaga malu. Tapi pinjam duit dengan orang tak malu. Macam tu. Ramailah bila kita ajak berniaga kan. Bukan you all lah orang kata. Saya sendiri pun bila kita cerita dengan kawan kita kan. Aku malu lah you nak berniaga macam kau. Aku malu lah nak jual-jual barang ni. Kan? Lepas tu selang seminggu, ayo aku nak pinjam duit dengan kau boleh tak? Gitu. Pinjam duit kau tak malu pula. Kan? So ingat kita nak bagi pancing bukan bagi ikan. Hari ni kita bagi ikan, esok ikan habis, dia dah tak boleh makan lagi dah. Tapi kita kena bagi dia pancing. Kita nak kena bagi tahu dekat mana tempat you pancing. Dekat sini banyak sangat ikan. Platform forever lah. Okay? You kena terangkan benda yang walaupun benda tu agak sakit hati orang dengar, tapi benda yang fakta. You kena cakap macam tu. Okay? Buang ego buat duit, jangan malu dan jangan terlalu lama duduk dalam zon selesa. Okay? Nanti yang jaga masa bagi tahu lagi 5 minit ke lagi 10 minit. Bagi Cikgu Ayu cakap ni tak habis. Nanti tak sempat orang lain. Okay, and then satu lagi, kita jangan prejudge orang tau. Contoh kita nak cakap dengan kawan kita ni. Kita ni jadi tukang tilik tau. Dosa kan jadi tukang tilik nasib. Okay. Kita jangan prejudge orang sebab kita nampak dia macam biasa-biasa je kan. Cakap pun malu-malu kan. Kita tak tahu tau. Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun nanti dia somebody dekat forever living. So jangan judge orang. Share sahaja. Kadang-kadang kita nampak dia dah pakai kereta besar lah. Mungkin dia ni tak nak berniaga kot. Jangan macam tu. Kita jangan pilih orang untuk sharing. Kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin dia pakai kereta besar tapi tak selesa pun. Ada yang macam tu. Okay, dan macam contoh dengan makcik tukang sapu ke, bagi je kad.
Mungkin anak dia tengah nak cari satu peluang bisnes ke, kita tak tahu. So jangan prejudge orang, jangan kita pilih-pilih orang untuk sharing. Dan saya tak silap lah kalau saya cakap ramai hari ni orang yang berjaya dekat Forever adalah orang yang bermula daripada 0 MLM. Orang yang tak pernah berniaga pun sebelum ni pun boleh berjaya dekat Forever. Orang yang apa orang kata, yang memang kosong lah. Dia bukanlah dulu dia pernah jadi leader hebat ke and then buat Forever berjaya, tak ada. Seingat-ingat saya lah, mostly saya jumpa yang berjaya hari ni, antara leader-leader yang dapat 5 figures income ke atas, mostly orang yang memang 0 MLM, yang tak pernah berniaga MLM pun dan tak pernah jadi leader mana-mana company pun. Macam tu. Okay, so jangan fikir kata orang ni dan ingat kita jangan terlalu dia contoh kalau you all pernah datang NDO kan, NDO. Okay, kita nak bawa kita punya prospek ni jumpa kita punya upline. Okay, prospek kita ni katalah dia dulu leader A.Y ke kan. Kita pun dia ni bagus ni, dia ni dulu leader A.Y ni semua kan. So kita pun cerita dekat kita punya customer tadi pada upline kita. Kita tee up dia depan upline kita. So itu adalah satu benda cara yang tak bagus. Kita kena tee up upline kita ni. Yang nak cerita presentation ni, kita kena tee up dia, bukan tee up prospek kita. Tu hati-hati, jangan buat silap. Okay? And then, saya nak share tadi Sean ada tanya saya macam mana saya develop leader, macam mana saya dapat leader. Okay, kat sini sebenarnya apa yang Sifu ajar kita tu, okay, yang itu yang kita kena follow. Lambat cepat pun kita, sebab business networking ni, kita kena lalui proses membina tu. Proses membina. Apa yang Sifu ajar? Okay. First, Sifu cakap apa? Bina 5 lines. Macam tu. Bina 5 lines tapi fokus 3. Kan? So, ada juga Sifu ajar 5 lines, 7 depths. Kan? Betul? So, apa saya buat? Selagi orang itu 7 keturunan saya akan meniti, saya akan cari, saya akan gali, saya akan kenal 7 generasi ke bawah. Okay? Jangan jangan malas, jangan berkira kederat untuk kita pergi servis anak cucu cicit ke bawah 7 generasi. Sifu dah bagi tahu dah 5 line 7 depths. Okay, 7 gali 7 dalam. Alhamdulillah saya tahun ni tahun ke-6 saya CBM, bermula tahun 2015 saya CBM sehinggalah 2020, dah 6 tahun berturut-turut untuk jadi CBM dan alhamdulillah tahun ni saya dah settle 2 leg CBM. Okay. So macam mana saya jumpa dengan CBM Syarul? Daripada 7 depths tadilah. Okay. Actually saya dengan CBM Syarul ni, okay, 4 generasi sebenarnya. 4 generasi. So bestnya sistem Forever Living, itulah bila kita yang membuat, kita yang membantu, okay, rezeki tu lambat cepat pasti milik kita juga. Macam tu. Okay, so you jagalah anak cucu cicit ni yang nak membuat ni. Helang-helang ni you jaga. You jangan dia kita punya cicit okay, you punya upline jagalah. Tak boleh. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kalau upline dia masih aktif, kita kena ajar upline dia untuk coaching, untuk monitoring, untuk duplicate lah. Bukan semuanya kita buat. Kalau tidak macam tu, kalau ada 5 rangkaian semua kita yang monitor, pensan. Betul tak? So 7 macam CBM Syarul dia 4 generasi saya. Okay, 4 generasi saya. And then memang saya follow betul bina 5 line tapi fokus 3. So itu dah 1 leg saya. And then yang kedua CBM Cikgu KB. Yang baru ni siapa ada join Cikgu KB punya interview live? Ada Ada kan? Okay. Cikgu KB tu pun okay, ceritanya dia dah 5 tahun join saya buat Forever. Dia antara orang yang terawal. Orang yang terawal juga. Tapi ini satu benda yang saya nak share dengan you all macam Syarul tadi. 2 tahun yang tahun ni tahun kedua dia CBM. Tahun lepas dia CBM. 2 tahun sebelum tu
dia punya part CBM, dia punya CC untuk CBM tu settle. Okay. So apa yang saya nak bagi tahu adalah walaupun 2 tahun dia mencuba, tahun yang ketiga baru dia CBM, dekat situ saya nak fokuskan adalah keyword dia fokus. Maksudnya dia fokus dengan apa yang dia nak capai. Walaupun 2 tahun tu dia belum ada rezeki, tapi dia tahu apa dia punya garis penamat. Garis penamat dia adalah CBM. So dia cuba tahun ketiga. Nampak tak? That's why fokus tu sangat penting. Jaga fokus, jangan lari fokus. You lari fokus, habis. Okay? That's why bila you ada satu goal setting, tak dapat tahun ni, pegang goal setting tu buat tahun depan. Tak dapat tahun depan CBM ni, satu syarat tak cukup lagi. Tak apa. Adalah hikmah dia. Kenapa Allah tak bagi lagi? Okay, pegang goal setting tu, bawa ke tahun depan. The power of focus. So fokus tu alhamdulillah, dia dah 2 tahun dah CBM berturut-turut. Tahun lepas dia settle CBM bulan 12, tapi tahun ni dia settle CBM bulan 9. Nampak tak? That's why jangan tinggal fokus. Itu yang sangat penting. Okay, so yang kedua, late saya yang kedua CBM Cikgu KB. Dia ni pun dulu tahun 2014 saya macam nak cakap dia ni bukanlah pada peringkat awal tu bukanlah fighter. Okay, that's why kita jangan pergi judge orang. So kita dengan downline kita ni kita kena macam nak cakap, kita kena jaga semua. Jaga dan kita kena banyak sabar. Kita kena banyak sabar sebab dia gini tau, konsep macam anak murid lah kan. Anak murid ada cemerlang, ada sederhana sikit, ada gagal lulus. So attention dia berbeza-beza, tapi jangan tinggal yang gagal lulus ni. Nampak tak? Dan dekat sini saya nak bagi tahu satu attitude yang you all boleh pegang adalah jangan tinggal 5 sisi. Dia ni tak pernah tinggal 5 sisi walaupun dia punya fighter on off. Saya ingat lagi Sifu cakap, people come, people go, but we stay. Itu dia. Itu Cikgu KB. People come, people go, but we stay. So 5 tahun dia stay, 5 tahun dia buat 5 sisi sendiri-sendiri. Sisi dia sebelum ni 12 sisi, 19 sisi saja. Saya cakap terus terang. Tapi dia 5 sisi, kok mana pun tertungging, terbalik ke, dia buat. Dan apa hasilnya? Dalam 5 tahun tu dia ada VIP ramai, dia ada customer ramai dalam masa 5 tahun. Dan apa berlaku pada bulan 10 tahun lepas, dia ada satu fighter. Okay, alhamdulillah after 5 years bila pegang 5 sisi tu semua, Allah hantar satu fighters dan masa tu dia dah sangat matang dekat Forever Living. Saya cakap terus terang, saya tak coaching langsung pasal 5 sisi ke apa ke, saya cuma bagi motivasi je. Semua 5 sisi ke monitoring ke semua dia buat sendiri dah. Sebab dia dah training 5 tahun tu. Sebab tu hari ni saya nak bagi tahu you all, you dah 2 tahun dekat Forever, you dah 3 tahun dekat Forever, belum ada fighter lagi. Okay, anggaplah ini adalah waktu you training. Allah nak train dulu you. Bagi training secukupnya. Bila Allah dah hantar satu fighter, masa tu memang kacang putih dah. Okay, so 5 tahun dia training, dia memang 5 tahun dia buat 5 sisi seorang-seorang. So bila dia dah dapat fighter, dia memang tak menyusahkan saya langsung. Okay, dia buat coaching group dia buat apa semua sendiri. Dan tahun ni saja 6 manager dah bawah dia. Baru bulan 9 dah 6 orang manager dah. Dan income dia pun dah memang bulan 36,000, 30,000 income dia. Selepas 5 tahun. Saya nak tanya you, berbaloi tak you stay lama dekat Forever? Itu cerita dia adalah, berbaloi tak you stay lama dekat Forever? Bagi satu kalau rasa berbaloi. Itu dia. Okay? So jangan rasa macam aku baru tahun pertama dekat Forever tapi dah give up. Baru 6 bulan dekat Forever, tak ada orang nak follow 5 sisi, dah give up dah. Ini contoh yang saya nak bagi tahu dekat you all. Sebab okay, bila dia ada satu fighter, so environment group dah jadi lain tau. Nampak? Environment group WhatsApp tu dah jadi lain, dah jadi havoc. Sebab ada orang baru, ada fighter baru, dah ada anak cucu cicit yang baru, nampak tak? So apa berlaku pada group WhatsApp dia yang dah senyap 5 tahun tu, yang lama-lama come back. Nampak tak? Sebab bila orang ni post ada income, saya dapat income 500, saya dapat income 1,000, semua masuk dekat group. So yang lama-lama tu, yang diam tu,
Okay, semua dok PM balik. Nak jadi VIP lah. Macam mana nak buat macam tu? Kenapa nak buat macam ni? Nampak tak? That's why consistent. 5 sisi tu jangan tinggal. Okay, so saya hanya nampakkan insentif dan saya hanya nampakkan income dekat Forever untuk mereka yang dalam kategori fighters lah. Okay, macam Sifu bagi tahu, kita ni dalam kumpulan kita ada 3 kategori. Fighter, sales line, salesperson dengan customer. Tiga-tiga ni kita kena ada dalam grup dan kita kena kenal pasti dia orang ni dalam kategori mana. Dalam grup saya ramai yang buat 2 sisi, yang buat 3 sisi, just nak untuk runcit. Dia orang tak buat 5 sisi tau. Bertahun tak buat 5 sisi. Tapi every month ada 2 sisi lebih, ada 3 sisi lebih. Okay, mereka ni adalah sales people yang tolong promote juga. Dan dia orang suka dapat untung runcit. Tak apa. Apa yang saya buat untuk orang yang macam ni, cukup setahun saya kira sisi dia orang dan saya bagi gift juga. Orang yang buat 2 sisi, 3 sisi ni, ikut atas aktiviti you all. 6 bulan ke you kira ataupun 12 bulan ke. Saya macam tahun lepas, saya kira 12 bulan tau. Saya tengok berapa sisi yang dia orang buat. Dia orang ni bukan 5 sisi fighters dia orang ni hanya 2 sisi, 1.5 sisi, ada yang buat 3 sisi sebulan kan. Saya akan bagi hadiah handbag. So bila dia orang sebab surprise lah, bila dia dapat handbag tu, dia kata, hadiah apa ni Cikgu Ayu? Saya kan tak buat 5 sisi. Saya tak pernah pun buat 5 sisi macam cikgu cakap. Saya kata tak apa, ini effort you tahun 2019. Even you tak buat 5 sisi pun tapi you ada every month 2 sisi, 2.5 sisi. Dia sangat excited dan dia sangat suka. Lepas tu dia hantar gambar. Saya dah pakai dah handbag yang Cikgu Ayu bagi. Nampak tak benda ni? Bisnes main hati tau. Kita nak kita punya team tu happy. Macam tu. So of course yang 5 sisi ni kita ada reward tersendirilah yang leader bagi kan. So dekat Forever Living ni ya Allah banyak sangat reward. Reward daripada HQ, reward daripada leader. Dan saya nak bagi tahu you all. Okay. Reward ni bukannya kita nak gula-gulakan downline, bukan. Okay, kita kena ingat satu benda. Kalau kita kita sekarang ni masuk Forever Living, kita memang nak cari duit, betul? Kita nak cari income. Okay, kita nak cari income. Even tak ada hadiah daripada HQ sekalipun. Even tak ada hadiah daripada leader sekalipun. You kena proceed buat. You kena go on buat 5 sisi tu sebab kita nak income. Okay, jangan kata saya dah pancit dah 5 sisi bulan ni, saya dah tak dapat dah cabin bag. Rugi sangat. Sebab kita sekarang memang you nak dapat income. So jangan stop buat 5 sisi walaupun you pernah pancit sekali, kena continue buat. Dan saya nak bagi tahu satu benda. Kita sekarang dekat dah nak masuk bulan 11. Okay, sebenarnya bulan 10, bulan 11, bulan 12 bukannya bulan untuk you slow down. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, hujung tahun ni adalah bulan untuk you pecut, untuk you lagi gila-gila sponsoring, buat recruitment untuk insentif tahun depan. Itu yang saya ajar pada leader-leader saya. Okay, bulan 10, 11, 12 adalah gerak kerja untuk insentif tahun depan. Bukan tahun ni lagi dah. Bukan tahun ni lagi. Itu secret saya, macam mana saya boleh settle CBM awal, Syarul boleh settle CBM awal dan juga Cikgu KB. Okay, 3 bulan ni saya untuk projection next year. Macam tu. 3 bulan. Okay, so benda ni mana-mana yang orang kata dah manager ataupun dah AM kena selalu contact dengan leader lah untuk projection. Setiap bulan kena buat projection dengan leader. Hantar goal setting you pada leader. Sebab kalau you tak, walaupun you VIP walaupun you assistant supervisor, walaupun you supervisor, kena tonjolkan diri bagi leader you nampak yang you ni bersungguh nak berjaya dan duduk sama-sama dengan leader untuk buat projection bulan tu. Contohnya orang baru kan. Okay, dia nak dapat income 1,000. Okay, buat projection 1,000. Macam mana saya nak dapat income 1,000 ni? Macam mana saya nak dapat income 2,000 ni? Okay, so jangan malu. Sebenarnya leader ni lagi suka you cari. Jangan diam. Jangan malu. Macam tu. Okay, sebab kalau tidak,
Leader you bukan Tok Bomoh tau. Okay, you punya leader bukannya Tok Bomoh yang boleh tengok hati you. Oh, orang ni nak CBM. Oh, orang ni nak F2D. Tak boleh. You kena bagi tahu apa you punya goal setting. Apa yang you aim dekat Forever Living. Okay. So, Sean, dah berapa lama dah ni Sean? Kan aku tak habis kan? Okay, so ada masa lagi tak? Berapa minit lagi? Kalau ikut saya punya masa ni tak ingat dah berapa ni. Okay. Ada masa lagi Sean? Ada je, Syam kata. Tak okey Boleh, cikgu. boleh. Boleh lagi. Okay. Kenapa takut saya terdrag masa? So hari ni, apa yang kita nak, kita yang tentukan. Ibaratnya macam ni pen ni. Okay, ni pen ni. Okay. Kenapa kita pegang pen ni? Sebab kita decide kita nak pegang. Kita decide kita nak pegang, that's why kita pegang pen ni. Tapi bila kita lepas pen ni, kenapa kita lepas? Kita decide untuk lepas. Semua tu kita yang decide. Sebab tu hari ni kalau kata tak ada masa, susah itulah, inilah apa semua. Sebab kita yang decide benda tu. Sama juga kalau ada a few leaders yang kata, oh saya punya skill dah hilang lah cikgu. Saya punya susah lah cikgu, tak jumpa orang, tak dapat nak cari orang dah. Okay, sebenarnya decision tu kita yang buat. Kita dah bagi tahu kita yang bagi tahu diri kita sendiri, oh benda tu susah. So kita bagi tahu benda tu susah, susahlah jadi dia. Okay. Tapi saya percaya yang ada malam ni mesti you pernah you pernah lalui satu fasa. Contoh you pernah lalui satu fasa you nak jadi manager. Okay, siapa dekat sini pernah lalui satu fasa yang you nak sangat jadi manager dan bulan tu you kejar betul-betul. Susah macam mana pun you punya eager tu lain macam. Dapat tak manager? Dapat manager. Sebab apa? Sebab you betul-betul nak. Sebab benda tu kita yang decide nak. You capailah manager. Tapi kalau kita decide tak nak, tak apalah, lagi 15 sisi lagi nak manager, tak apalah. Tak adalah. Macam tu. Okay? So, hari ni apa yang saya nak bagi tahu, hanya kita je yang boleh ubah nasib kita, bukan orang lain. Bukan siapa-siapa, kita. So, kita pilihlah kita nak macam ni je sampai bila-bila ataupun nak berubah sikit ke, nak settle hutang. Banyak impian kita tak capai lagi, betul tak? So, nanti sebelum tidur, cuba listkan apa impian yang you nak capai tu. Tulis 100 impian, tulis. Selagi tak sampai 100, jangan berhenti. Tulis 100 impian you. Nak tulis 100 impian ni tak perlu bayar pun, free je. Tulis. Bila kita tulis tu, kita nampak, ya Allah ya Tuhanku, banyaknya impian aku belum tertunai. So nak tak nak, kok mana aku mesti berjaya kat Forever Living ni. Nampak tak? You masukkanlah apa benda sekalipun nak untuk anak ke, untuk mak ayah ke, untuk adik-beradik ke, banyak. Untuk sedekah, untuk zakat. Ya Allah ya Tuhanku, banyak sangat. Okay? And then macam you kena selalu dapatkan energi-energi yang positif. Tahniah kepada mereka yang selalu join Tempayaki sebab masa tu, sebab dekat situ you akan nampak, you akan dapat charge yang positif. And then kena sentiasa dapatkan energi positif daripada leader you all juga. Tak ada leader yang tak nak tengok you berjaya dekat Forever Living ni. Okay, so leader semua nak you berjaya. Tapi kalau you sendiri yang tarik handbrake, you sendiri yang kata tak boleh, so leader tak boleh buat apa. Datanglah JLT, Rothkit sekalipun, tapi kalau kita tak nak, pun tak jadi apa juga. Okay? And then, bila you rasa macam, ingat energi kita ni, okay, energi kita ni, manusia ni, dia 3 hingga 6 bulan saja. That's why kalau orang baru, ataupun orang lama sekalipun, betul-betul you kena set 3 hingga 6 bulan tu all out gila-gila forever. All out. Jangan tangguh masa lama sangat. Energi kita akan drop balik. That's why pentingnya yang Sifu buat Tempayaki, Sifu buat system day setiap Selasa, and then upline pula buat upline day. Inilah benda yang nak bagi you punya energi tadi sentiasa dekat high. Nampak tak? Sebab duit akan datang bila energi you high. Tak ada duit tak akan datang bila you dalam keadaan energi yang low. Tak ada. Sentiasa nak kena ada high vibration, high energy, baru duit datang. Baru orang nak dekat dengan you. Okay? Jangan takut untuk jadi gila kat Forever. Apa crazy people make apa? Tak faham lah orang putih tu cakap apa. Okay? Crazy people make crazy money. Gitu. Pandai ambil benda tu. Okay. Alright.
So jangan toleh belakang lagi, kita dah ada dekat platform yang betul. Ya, alhamdulillah saya tahun ni adalah tahun ke-7 saya dengan Forever Living. Simple je, saya punya apa orang panggil waktu mula-mula saya join Forever kan, bila saya tengok Sean, saya tengok Richard, saya tengok Datuk Desmond Kong, saya tengok Campbell, semuanya yang dah lebih 10 tahun dekat Forever. Saya tengok Jackie yang dah lebih 15 tahun dekat Forever. Saya fikir satu benda je, fikir logik je lah. Kalau diorang ni 10 tahun, 15 tahun masih ada dekat Forever Living ni, mesti ada something dekat Forever yang membuatkan diorang tak lompat buat benda lain. Fikir logik macam tu. Nampak tak? So you dah ada upline yang sangat betul. You dah ada upline yang sangat istiqomah dekat Forever. You dah ada upline yang dah mencipta kejayaan dekat Forever Living. So you nak cari leader yang macam mana lagi? Okay? You nak cari leader yang macam mana lagi? Takkan you nak tunggu semua benda suap kat mulut? Takkan boleh macam tu. Kena cepat-cepat independent. Okay? Selagi mana you tak boleh nak present 3 konsep 5 langkah, selagi mana tak boleh present lagi GEP tu, okay, selagi itulah you kena attend kelas. Cepat-cepat independent. Cepat independent, cepat berjaya. Okay? So, itu yang saya punya indikator lah masa mula-mula dulu yang membuatkan saya terbakar nak join Forever pun disebabkan oleh leader-leader you all juga. Saya tengok Alex, saya tengok Sean Olive. Ya Allah, saya kata dia orang ni kalau duduk, saya tak ingat mula-mula dulu saya rasa macam dengan siapa saya tanya, macam kenapa you duduk sini, you tak buat bisnes lain ke? Kata, tak, kita memang dekat Forever saja sebab dekat sini banyak wang, dia cakap. Kata, oh sini banyak wang, macam mana saya mau ambil itu wang? You mau masuk, you nak ambil itu wang, you kena masuk ini rumah lah. Okay. So masa tu saya ingat saya datang first time saya datang kelas dekat Center Kuantan, tajuk NDO masa tu. Speaker Datuk Desmond Kong, saya pelik sebab dalam bilik tu, okay, separuh daripada bilik tu Chinese. Sebab saya fikir, ini MLM kenapa? Tak ada orang Melayu. Masa tu lah, tahun tu kan. Lepas tu saya fikir balik, ini mesti ada something yang best dekat Forever Living. So, saya fikir, kalaulah dia orang ni boleh stay lama dekat Forever Living, kenapa kita tak nak ikut? Kita buat sungguh-sungguh. Selagi mana you percaya, you boleh jadi CBM dekat Forever Living, you kena teruskan. Jangan toleh lagi, buat sampai jadi. Okay, buat sampai jadi CBM, buat sampai jadi GLT. Okay, apa sahaja cabaran, apa sahaja situasi macam sekarang ni, situasi stok apa semua tu, jangan give up. Ini adalah satu situasi yang orang kata satu apa saya panggil you kena percaya bila you lepasi saat genting macam ni, pasti lepas ni ada kejayaan yang lebih besar menanti dekat depan. Okay? Itu saja yang saya nak share malam ni, Sean. Saya rasa cukup dah kot point yang saya buat ni. Saya buat point lagi. Walaupun Sean kata tak apa, Cikgu Ayu share saja. Saya memang kena buat point juga. Saya harapnya apa yang saya share malam ni bermanfaat untuk semua dan saya doakan semua tim di bawah naungan Sean Olive setiap tahun akan lahirkan lebih ramai chairman bonus manager. Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau saya terlebih kata. Okay, see you at the top. Thank you. Amin. Thank you, Cikgu Ayu. GLT Cikgu Ayu. GLT Cikgu Ayu. Thank you so much. Appreciate. Cesu. Thank you. Okay, thank you Cikgu Ayu. Semua sangat hebat belaka perkongsian daripada Cikgu Ayu. Type 5cc untuk menyatakan sangat hebat. 5cc menyatakan sangat hebat. Permulaan buatlah 5cc. Buatlah 5cc adalah permulaan. You tak tahu sampai bila you nak dapat fighter. You tak tahu sampai bila Allah nak hadirkan fighter untuk you. From now, kena fokus 5cc adalah pokok yang paling you kena semai mulai sekarang. Fokus dengan 5cc, insya-Allah fighter itu akan hadir. Type 5cc ya. Saya nak short note macam Cikgu Ayu cakap tadi, kita kenapa pilih Forever Living sebab dia bukan produk keras dan juga kita perlu berkorban masa supaya dengan pengorbanan yang masa yang kita ada, kita boleh bahagia. Dalam 3 tahun akan datang mungkin kita akan bahagia. Biar sakit dulu 3 tahun akan datang kita akan bahagia. Okay, seterusnya kita kena buang malu, buang ego, buang sombong. Jangan takut nak berkongsi sebabnya malu itu tukar kepada maju. Pasti you berjaya. Seterusnya jangan malu-malulah you pinjam duit dengan orang ya. Okay, don't judge orang. So you bila nak berkongsi dengan orang jangan takut you nak
apa tu nak bagi nak jadi ahli nujum untuk set orang macam mana nak jumpa orang tu, dah set dah memang tak boleh, jangan. So tukar mindset sekarang, from now you kena fokus, semua orang adalah satu macam leader yang baik untuk you. Target leader untuk you, insya-Allah you akan dapat leader. Macam mana nak dapatkan leader yang baik? 5 line 7 drop, 7 deep. Okay, fokus dengan apa yang dicapai. Jangan tinggal 5 sisi. 5 sisi is important for you. Fokus 5 sisi, insya-Allah you akan berjaya. Tak tahu Vita bila you ada nak hadir. Okay, yang seterusnya bulan 10, 11, 12 you kena pecuk betul-betul. Cik semua kena dapat ilmu hari ni. Bulan 10, 11, 12 pecuk betul-betul. Pecuk betul-betul. Okay, seterusnya projection is important. Betul Cikgu Ayu. Saya sangat setuju dengan cikgu yang cakap you kena fokus betul-betul. Projection is important. You nak berjaya, you kena ada big why yang besar. You kena ada matlamat supaya benda tu akan realisasikan minda anda. Yes. Saya percaya itu. Semua kita aturkan segalanya ya. Cuba listkan impian anda. So mula malam ini kita buat betul-betul. Listkan 100 impian kita untuk berjaya dalam forever. Energy is bigkan amanya. Alhamdulillah. Okay, yang seterusnya buat je sampai jadi CBM kata Cikgu Ayu. Semua yang kita buat mesti kita akan dapat. Terima kasih Cikgu Ayu kerana perkongsian sangat hebat. So sangat seronok kan? So kita pergi kepada speaker kita yang kedua. Speaker kita yang kedua ni sangat hebat, sangat cute, sangat